Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati, illa, kecuali kata Allah, wa antum muslimun, kamu dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, insya-Allah kita menggunakan kitab Mustikah Hadis
jilid yang pertama. Jilid yang pertama kitab Mustikah Hadis. Kalau kitab yang saya pegang ni, yang ni muka surat 170. Edisi Jawi. Jilid yang pertama. Jadi yang awal tu ialah muqaddimah. Di muqaddimah saya tak baca sini sebab saya baca di Masjid Jami'ul Badawi. Jilid yang kedua saya baca di Masjid At-Taqwa. Di surah Al-Husna kita baca jilid yang pertama. Jadi jilid yang pertama dalam muqaddimah yang terakhir sekali dalam muqaddimah ialah berkaitan dengan niat. Berkaitan niat. Dan jilid 1 dalam Mustikah Hadis ialah bahagian iman. Dan dia membicarakan berkaitan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lihat hadis yang pertama. Jadi insya-Allah sekali lalu kita akan baca hadis ini sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Daripada Abi Ma'bad, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbuk," sesungguhnya aku kasih kepadamu wahai Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling agung, pemimpin agung dunia dan juga hari akhirat, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih Nabi ialah Allah, yang merupakan sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Sayyidina Mu'adz, "Inni uhibbuk." Ya? Tak jumpa. Yang Jawi ke Rumi? Rumi bukan surat apa? 122. Ya, 122. 122. Nampaklah. Alhamdulillah.
Jadi kisah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang yang amat bertuah, kerana dia disebut secara khusus oleh Nabi SAW, inni uhibbuk, sesungguhnya aku ni kasih kepadamu wahai Mu'adz. Masya Allah, kata-kata daripada manusia yang paling mulia, iaitu Nabi SAW yang sudah tentu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bukan saja Nabi SAW kata dekat Sayyidina Mu'adz, inni uhibbuk, sesungguhnya aku kasih kepadamu wahai Mu'adz, tetapi Nabi seterusnya dalam satu hadis kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan wahai Mu'adz, fi duburi kulli salatin, setiap selesai kamu mengerjakan akan salat 5 waktu, daripada kamu berkata antaqul, bahwasanya kamu berkata Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kita duk baca itu adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz. Ini dia tak ada dalam kitab ni lah, tapi nak cerita Mu'adz bin Jabal, utusan Nabi SAW yang Nabi utus ke Yaman, orang yang Nabi kasih. Kasih Nabi bukan kerana dunia, bukan kerana kedudukan Mu'adz, tetapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz adalah seorang pemuda yang kasih akan Allah. Nabi kasih kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada 3 tanda kata Nabi SAW yang apabila kita ada, maka menunjukkan kita mengecapi kemanisan iman. Ni tak ada dalam kitab, minta maaf, dia terlintas. Kata Nabi SAW, bila ada 3 benda, maka 3 benda ni menunjukkan bahawa kita ada halawah, ada kemanisan iman. Sepintas lalu saya sebutkan hadis itu. Kata Nabi SAW, thalathatun, 3 perkara, man kunna fih, siapa-siapa yang ada 3 benda ni dalam dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia telah menemui, dia telah mengecapi halawatal iman, kemanisan beriman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sedap tak manis iman? Sedap. Kencing manis tak sedap. Tapi halawatal iman, kemanisan iman, kemanisan iman inilah yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Tak boleh duduk di rumah kecuali berasa nak pi langkah kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin hadirat? Kerana kemanisan iman. Iman kita manis. Iman kita manis menyebabkan kita bermotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita berasa lazat sembahyang, berasa lazat mendengar ayat-ayat Allah, berasa seronok mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Sedap duduk dalam masjid, sedap duduk dalam surau. Sebab kerana halawatul iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah 3 benda itu? Yang pertama kata Nabi SAW, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia kasih daripada yang lain-lain, itu satu daripada 3 tanda dia telah mengecapi kemanisan iman di sisi Allah. Allah dia lebih sayang. Dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya.
Dia sayang kepada ibunya, dia sayang kepada bapaknya, dia sayang kepada anak-anaknya, tetapi dia lebih sayang Nabi SAW. Sebab tu tiap-tiap hari hidupnya pagi, petang, siang, malam sedaya upaya untuk cinta Nabi, untuk ikut Nabi SAW. Itu yang pertama. Sehinggakan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Nabi-Nya SAW, bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tak gamak nak duduk dalam rumah kerana Allah lebih agung. Allah sedang memanggil. Allah is calling, kata orang putih, kan? Allah is calling. Allah is hellowing lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tergerak, terpanggil. Panggilan daripada Allah, panggilan daripada Nabi SAW. Ringkas cerita, tak habis kita ni lah. Yang kedua, kata Nabi SAW, tanda ia mengecapi kemanisan iman ialah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwasanya apabila seseorang itu kasih kepada seseorang, la yuhibbuhu, tidak ia kasih, illa, kecuali kata Nabi SAW, lillah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hidup kita mengasihi di antara satu sama lain kerana Allah, suami sayang dekat isteri, pasal apa sayang kat isteri ni? Kerana Allah. Isteri sayang kepada suami, kenapa isteri sayang kepada suami? Kerana Allah. Ibu bapa sayang kepada anak-anak, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saling kasih mengasihi, sayang, kita cek kenapa kita kasih, kenapa kita sayang. Kalau kerana Allah, kalau kita tengok wajah dia mengingatkan kita kepada Allah, kalau perkataan-perkataannya mengingatkan kita kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, apabila kita takkan tali persahabatan kerana Allah, itu tanda kita telah ada yang kedua daripada halawatul iman. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri, apabila seseorang benci untuk kembali kepada zaman kufur. Dalam hatinya dah benci dah zaman dahulu, zaman dulu-dulu, zaman dia tak kerti Islam, zaman dia tak dengar ayat-ayat Allah, zaman dia tak dengar hadis-hadis Nabi SAW yang dulu-dulu. Zaman dulu semayang 5 hari baru sekali semayang. Lah ni 5 kali sehari, dulu 5 hari sekali, 5 hari sekali. Lah ni 5 kali sehari, alhamdulillah. Zaman dia kenal masjid, zaman dia kenal surau. Maka apabila Allah telah beri kepadanya akan kecintaan kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan juga maksiat, lalu dia benci kepada zaman jahiliyah dia dulu, zaman dosa dia dulu, kama yakrahu ayyukdhafa finnar, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api. Ini kata Nabi SAW, 3 tanda siapa yang ada dalam dirinya, maka dia telah mengecapi kemanisan iman. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'ad, inni uhibbuk, sesungguhnya wahai Mu'ad, aku kasih kepadamu. Lalu kata Nabi SAW, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'ad. Wahai Mu'ad, aku kasih padamu dan aku nak ajak kepadamu doa ni, jangan tinggal wahai Mu'az.
Jangan tinggal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Mu'adz, sudah tentu kita kena berasa ini juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, agak-agaknya gamak tak kita tinggalkan? Tak gamak rasanya. Tidak gamak rasanya kita nak meninggalkan satu pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipesan oleh baginda kepada orang yang baginda sayang. Kita ni tak tahu Rasulullah sayang ke tidak. Harap-harap Rasulullah sayang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang di surah Al-Husna, kalaulah bayang-bayangkan agak-agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang tak dekat kita? Agak-agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang tak dekat ahli jamaah surah Al-Husna? Agak-agaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang tak kepada orang yang duduk sekitar surah Al-Husna? Agak-agaknya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimamkan sembahyang fardu, yang kita dengar azannya, tiba-tiba kita tidak datang, agaknya adakah kita disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita fikirkan, kalau kita nak kasih sayang Nabi, nak syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, maka doa dia ialah Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah, berilah pertolongan kepadaku ya Allah, ala zikrika, atas jalan untuk mengingatimu ya Allah. Ingat pada hatiku, ingat pada lidahku, ingat dalam menterjemahkan perbuatanku, ala zikrika wa syukrika, dan di atas jalan untuk senantiasa mensyukurimu ya Allah, wa husni ibadatik, dan bantu aku ya Allah pada jalan untuk memperelokkan ibadah aku kepadamu ya Allah. Ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat li Mu'adz bin Jabal, hina, ketika mana ba'athahu ila al-Yaman, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Mu'adz ke Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka satati qauman ahla kitabin, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Kata Rasulullah, Nabi hantar orang yang akidahnya mantap, imannya tinggi kepada Allah, kasih sayangnya yang tidak berbelah bahagi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih orang yang betul untuk menjadi pemimpin, untuk mengajak manusia kepada Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ji'tahum, maka apabila kamu sampai kepada mereka, apabila kamu tiba kepada mereka, fad'uhum, maka serulah kamu akan mereka, ila, kepada apa-apa yang kamu nak ajak. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yashhadu an la ilaha illallah, supaya mereka yakin bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamakan dalam misi kamu ke Yaman, seru mereka kepada Allah, meyakini Allah, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudiannya bahawasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Wa fi riwayatin falyakun awwalu ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullaha ta'ala. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah
supaya mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan pada satu riwayat pula baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah tunjang atau asas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bila kita baca hadis ni, kita ingat bahawa ini juga satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apakah yang kita nak ajak diri kita? Iaitu mengajak diri kita untuk mentauhidkan Allah dan mempercayai kebenaran, beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan kita dalam rumah tangga yang kita ada isteri ada anak, maka misi kita ialah untuk ajak anak isteri menuju kepada Allah, kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Sebab tu dia terkandung banyak dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari semalam. Di dalamnya terkandung, masya-Allah, ayat-ayat yang mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, hadirin hadirat, surah Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, ibu kitab. Kita baca dengan kita faham makna dia. Tolong ambil faham, kita tadabbur. Surah ini mengajak kita supaya mentauhidkan Allah, mendekatkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, supaya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita pun amin. Masya Allah, hadirin hadirat, Quran ni kena baca dengan tadabbur, baru ada kelazatannya. Quran ini kena baca dengan faham. Takkan kita tak boleh faham 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita boleh buat BA, buat MA, buat PhD, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, kita tak faham, kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sembahyang kita tak lazat, sebab kita tak dapat faham, kita tidak tadabbur. Hadirin hadirat, bukan sinilah, orang tempat lain kan, sini okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama ini mengandungi tentang, yang pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah. Islam berkembang dengan jalan dakwah. Tiap-tiap hari kita kena laksanakan dakwah. Dakwah terhadap diri, dakwah terhadap isteri, dakwah kepada anak-anak. Kita pergi kerja, kita juga menjadi
orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah itu tidak semestinya dengan perkataan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita orang yang berakhlak mulia, jumpa orang assalamualaikum, kita lemparkan senyuman dan kita tegur siapa apa khabar, yang tu sudah menjadi dakwah yang cukup kuat untuk mengajak manusia untuk mencintai Islam, mengenali Islam. Apabila kita jadi orang yang beramal dengan Islam itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab tu kata Nabi SAW, orang di antara yang terbaik itu ialah man bada'ahum bisalam, sesiapa yang terlebih dahulu memulakan salam. Allahu Akbar. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata buat 3 benda. Yang pertama kata Nabi SAW, u'budur rahman. U'budur rahman, sembahlah akan Tuhan Ar-Rahman. Abdikan diri kepada Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah ni, kata Nabi SAW. Kita bacakan surah Ar-Rahman, hadirin hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahu akbar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahu akbar. Quran ni lazat kalau kita faham dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini bukan ajak tengok surah Ar-Rahman. Nak sebut tadi Ar-Rahman tu. Satu lagi Allah sebut tentang Ibadur Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allah menceritakan tentang sifat yang dikatakan Ibadur Rahman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang saya nak sebut ni, A'budur Rahman, kata Nabi SAW, kamu jadilah hamba kepada Tuhan yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah, walaupun kamu tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah tetap bagi makan, Allah tetap bagi minum, Allah tetap menghidupkan kamu. Ini Tuhan yang sifatnya Ar-Rahman. U'budur Rahman. Yang kedua, at'imut ta'am, buat jamuan makan. Buat jamuan makan. Kutip duit buat jamuan makan. Kutip buat duit buat jamuan untuk orang miskin. Yang ketiga, wa afshus salam, dan sebarkan salam. Nabi sebut 3 benda. U'budur Rahman, wa at'imut ta'am, wa afshus salam. Apa jadi? Bila kamu buat 3 benda ni, tadkhulul jannata bisalam, kamu nescaya kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pun memang ya, kalau kita hidup
mengabdikan diri pada Allah. Senantiasa mengabdikan diri pada Allah. Hak kedua, pantang tengok orang susah kita nak tolong. Nak buat jamuan, nak jamu orang makan. Yang nombor 3, sebarkan salam. Nabi kata kamu buat 3 benda, tadkhulul jannata bisalam. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, hadis ini menunjukkan berkaitan pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah. Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih orang yang nak melaksanakan dakwah ilallah. Orang yang lagu mana? Yang nak dilantik menjadi pemimpin, orang yang lagu mana? Iaitu orang yang sayang Allah, orang yang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan hidupnya Allahu ghayatuna. Matlamat hidup ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini mengandungi tentang dakwah Islamiah wajib disampaikan kepada umat manusia. Wajib disampaikan dakwah Islamiah kepada umat manusia. Islam dakwah, tazkirah, peringatan kepada orang Islam yang sudah Islam. Kita peringatkan berkaitan tanggungjawab mereka untuk menjadi hamba Allah, untuk meninggikan kalimah Allah, dan mengajak manusia yang lain ada tanggungjawab untuk kita laksanakan, termasuk juga kaum Yahudi dan juga Nasara. Yang keempat, hadis ini juga menunjukkan bahawa asas agama ialah ma'rifatullah. Hadis ini menunjukkan bahawa asas agama ialah ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah, seperti mana kata alim ulama, awwaluddin, seawal-awal agama itu ialah ma'rifatullah, iaitu kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang menjadi satu penyakit di zaman mutaakhir ini ialah apabila manusia tidak kenal Allah. Apabila manusia hanya kenal ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal akan penciptanya. Manusia kenal nasi, dia makan nasi, tetapi manusia lupa kepada pencipta nasi. Manusia kenal air dan diperbuat pelbagai jenis air, tetapi dia lupa pencipta yang menciptakan air. Manusia guna muka bumi, dia buat rumah atas muka bumi, dia buat pembangunan atas muka bumi, dia tumbuhkan tanam-tanaman atas muka bumi, tetapi dia lupa kepada pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu ustaz baca dalam sembahyang maghrib tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Siapa hak rajin baca ni? Nabi SAW. Nabi bangun sebelum subuh, sebelum Nabi semayang tahajud, Nabi baca ayat ini.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi ni, Nabi tengok langit, Nabi baca ayat ni. Nak tunjuk bahawa kita ni nak merasakan kekerdilan kita, nak merendahkan kesombongan kita ni. Tengok langit awal pagi sebelum subuh, 5:30 tengok langit, pandang langit, baca surah Ali Imran ayat 190 ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan pertukaran siang dan juga malam, la ayatin, nescayalah dia merupakan tanda-tanda li ulil albab, bagi golongan ulul albab. Siapa dia ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, iaitu orang yang dia ingat Allah, ingat hukum hakam Allah, ingat perintah Allah Ta'ala. Lagu mana ingatnya? Qiyaman, duduk diri ingat, wa qu'udan, duduk ingat, wa ala junubihim, dia berbaring pun dia ingat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Masya-Allah, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau jadikan kesemua tidak sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzaban nar, maka jauhlah kami ya Allah daripada api neraka, azab api neraka. Ini dia golongan ulul albab. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja pada malam ini. InsyaAllah kita akan tengok huraiannya. Pertama, Islam berkembang dengan jalan dakwah. Kita belajar untuk ikut jalan Nabi SAW, insyaAllah. Islam berkembang dengan jalan dakwah, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. اللهم اهدنا بهداية الإسلام. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.